Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak ajar cara untuk kita boleh crop image dari maksudnya buangkan background, hanya tinggal karakternya saja. Sekarang ni background dia kalau kita lihat kat sini, background dia adalah warna putih tu. Kita cuma nak tinggalkan, kita nak jadikan background ni, belakang ni kita nak jadikan dia transparent. Cara dia adalah dengan kita ni contoh, kalau dia jadi transparent, sekarang ni dia adalah transparent, dia jadi petak-petak macam ni kan kat belakang. Tapi itu kalau background dia putih, kita boleh just select dan delete dengan mudah. Select dan delete. Kalau backgroundnya adalah satu warna saja. Tapi sekiranya background dia adalah gambar yang bercampur-campur, sebagai contoh sekejap Okey, sebagai contoh kita nak gunakan gambar ni. Kita nak gunakan gambar kasut ni. Kita nak keluarkan satu saja daripada dua kasut ni. Kasut yang depan ni kita akan keluarkan. So kalau kita guna Magic Wand tool sama macam yang tadi, yang ini boleh kita just klik dan delete dengan mudah, dan background tu boleh hilang. Tapi bagaimana pula kalau background yang background yang bercampur aduk macam ni, kita cuma nak keluarkan kasut di hadapan saja. Kalau kita guna Magic Wand tool, dia akan jadi macam tu. Dia akan pilih warna-warna yang terdekat. Jadi banyak kerja kita kalau kita nak pilih satu-satu macam tu. Ada cara lain, kita boleh guna quick selection tool, dan kita boleh select macam tu. Tapi saya kurang gemar cara ni, sebab kalau kita lihat di sini, bila saya zoom, dia takkan pilih. Dia ada tempat yang dia pilih, ada tempat yang dia tak pilih. Jadi yang tu kita kena define lagi, pergi dekat, nak alihkan macam ni, tekan butang control, tekan butang shift, alternate, tak silap. Ya, tekan butang alternate, dan kita perlu cat balik macam ni. Dan bila dia terkeluar, kan dia panjang kerjanya. Jadi cara lain ada juga. Kita boleh guna masking. Kita pergi kat bahagian masking ni, kita tekan, kemudian kita cat menggunakan brush tool. Kita kecilkan menggunakan curly bracket, pembuka curly bracket, bukan curly bracket, bracket. Dan kita perlu cat macam ni. Naikkan dulu dia punya hardness, dan kita cat. Cara macam ni pun saya tak suka, sebab dia agak susah untuk kita nak target dia. Kan terkeluar-keluar macam tu. Kita nak cat dia sampai bila nak habis cat macam tu. Ni yang terkeluar ni kita kena padam balik. Kita kena guna pemadam dan padam balik. Kan banyak kerja kat situ. Jadi sebab tu saya tak suka teknik masking juga. Tapi dia buat selection tu kan. Teknik yang paling saya suka guna adalah menggunakan pen tool. Di mana? Itu pen tool. Caranya kita pergi zoom dekat, kemudian kita start clicking pada mana-mana point yang kita nak mula. Klik, kalau macam ni ada curve, kita klik dan drag. Kemudian untuk sambung, jangan terus sambung, nanti dia akan ada bentuk macam tu, dia ikut curve. Jadi untuk sambung line dia, kita tekan alternate, tutup. Dan kita teruskan kita punya lukisan. Kita tekan alternate,
kita tekan space bar untuk bawa ke, untuk gerakkan kita punya artboard, dan kita teruskan melukis. Saya akan lajukan proses ni untuk kita lihat untuk selepas, dan kita akan sambung semula selepas saya dah pilih semua. Okey, untuk penghujung ni kita perlu matikan dia. Bila kita bawa cursor kita ke arah point yang terakhir ni, dia akan keluar simbol bulat dekat sebelah pen tu. Kalau perasan, bila ada simbol bulat, itu adalah tanda kita mati. Kita klik dan kemudian drag mengikut bentuknya. Okey, dah siap. Kita dah siap select keseluruhan kasut ni. Kita teruskan dengan untuk kita crop kasut ni saja. Caranya adalah bawa kita punya cursor, dengan kita masih lagi memilih pen tool, bawa cursor kita ke arah mana-mana point atau garisan biru ni, dan kita right click, kemudian pilih make selection. Okey, dekat sini kita perlu letak 1 atau 2 pixel. Kebiasaannya saya akan guna 1 pixel, tapi kalau kualiti gambarnya cantik, saya akan letak 2 pixel. So saya akan try dulu dengan 1 pixel, kemudian saya pilih OK, dan saya akan klik butang Ctrl J untuk saya create satu clone yang apa yang ada dalam selection saya saja tadi. So bila saya padam layer 1 ni, yang tinggal adalah kasut sahaja tanpa background. Bagi untuk yang ini, satu feather dah cukup. Feather tu maksudnya kabur di antara image dengan background. Jadi antara image ke background dia ada smooth kat situ. So bila kita letak kasut ni dekat mana-mana background yang lain, kasut tu seakan ada di tempat tu. Saya bagi contoh. Saya letak satu background image, gambar tepi pantai macam ni. Besarkan sekejap. Okey. Kemudian saya bawa layer kasut ni ke atas. Kasut tu seakan-akan dia wujud di hadapan kita macam ni. Dia kalau kita zoom in, kasut tu dia blend in dengan image di belakangnya. Dia bahagian ni dia blend in dengan langit. Yang ini dia blend in dengan gunung-gunung. Ini dia blend in dengan air. Kalau kita tengok sini, kaburnya dari hitam ni ke biru. Itu tujuan feather. Okey. Itu sahaja untuk kita nak save. Untuk kita nak save image yang tanpa background, kita hide saja semuanya, tinggal gambar petak-petak macam ni. Kemudian kita klik file, save as, pilih jenis file TIFF, TIFF ni. Sebabnya bila kita nak edit, katakan kita nak edit kita punya garisan tu, kita tersalah buat ke apa ke, kita boleh edit semula. Sama ada kita nak betulkan dia punya garisan, kita nak betulkan dia punya warna, color correction, kita boleh bila-bila masa kita boleh kembali ke image untuk kita edit semula. Okey, saya tunjuk sekali lagi macam mana cara nak save. Pergi kepada file, save as, pilih TIFF image, namakan file kita kasut, kemudian kita save. Image tu boleh digunakan sama ada di AI ataupun dalam Photoshop.
Tetapi sekiranya kalau kita nak gunakan untuk website, kita save dia sebagai, kita pergi pada file, save as, kita tukar dia kepada PNG. Gambar PNG kita tak boleh edit lagi lah. Jadi seeloknya kita save satu PNG, dan satu lagi memang kita perlu save dalam bentuk TIFF sekiranya kita perlu kembali untuk nak edit semula. Jadi untuk yang ni kita save sebagai PNG. Itu sahaja. Okey, terima kasih.